Salam sejahtera. Sekali lagi pemimpin utama Perikatan Nasional bergetar lutut ketakutan. Ini apabila berlaku banyak kali di dalam Perikatan Nasional, mereka kalah dalam kes saman fitnah. Baru-baru ini PAS telah kalah beberapa kali. Pemimpin PAS kalah di dalam saman fitnah sehingga mereka terpaksa membayar denda menghampiri jutaan ringgit. Bahkan baru-baru ini juga Muhyiddin turut kalah dalam kes saman fitnah, terpaksa pula diarah membayar lebih 1 juta ringgit. Ini menimbulkan keresahan dalam Perikatan Nasional. Kerana kata beberapa penyokong kerajaan, mereka kata banyak duit daripada pembangkang Perikatan Nasional kini telah pun disalurkan kepada DAP kerana disalurkan melalui pembayaran saman fitnah. Secara tidak langsung, apa yang berlaku menguntungkan pihak DAP. Jadi, apa yang berlaku ialah Tuan Ibrahim Tuan Man sekali lagi mengingatkan pemimpin PAS supaya menyemak fakta untuk mengelak di saman fitnah. Barulah kan itu yang tepat. Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, imej PAS perlu dipelihara dan kewibawaan pemimpin dipertahankan. Apa pula imej nak dipelihara kalau orang yang kena saman fitnah itu terbukti saman fitnah, kalah dalam saman fitnah, terbukti bersalah memfitnah? Macam mana nak membantu memelihara imej PAS dan memelihara kewibawaan pemimpin kalau pemimpin yang sah didapati memfitnah itu pula dibantu secara gotong royong dalam derma jihad membayar saman fitnah itu? Kata netizen, khususnya penyokong kerajaan, mereka kata kalau benar Tuan Ibrahim Tuan Man mahu imej PAS dan kewibawaan pemimpin dipertahankan dan dipelihara, mereka sepatutnya apa? Mereka sepatutnya dipecat, digantung atau diberikan tindakan tata tertib parti. Tapi apa yang kita dengar? Bukan sahaja tidak diberikan tindakan tata tertib, bukan saja tidak diberikan tindakan pecat ataupun tindakan disiplin, mereka bahkan dibantu membayar wang saman fitnah itu. Jadi, adakah itu adalah tindakan yang tepat? Ada netizen kata, jangan-jangan tindakan PAS membantu membayar saman itu akan menyebabkan pemimpin-pemimpin PAS akan lebih berani untuk memfitnah lagi, kata mereka, kerana akan ada bantuan derma jihad, kata mereka. Ada relevannya dalam kenyataan penyokong-penyokong kerajaan itu. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengingatkan ahli serta pemimpinnya supaya memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum disampaikan kepada orang ramai untuk mengelakkan saman sekaligus menjejaskan imej parti. Ahli Parlimen Kubang Krian itu berkata, beliau memahami ada kala setengah kenyataan dibuat bersifat peribadi, namun dikaitkan dengan parti kerana kedudukan dan jawatan yang disandang. Katanya, semua kenyataan mereka perlu disahkan dan kesahihannya untuk mengelakkan tindakan undang-undang, lebih-lebih lagi kini risikonya semakin tinggi dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI. Kita terdedah kepada risiko peribadi disaman dan kena bayar, kata Tuan Ibrahim. Kedua, risiko kepada parti. Semua pihak perlu jaga supaya imej dapat dipelihara dan kewibawaan kepimpinan dapat dipertahankan, katanya dalam temu bual bersama FMT di Pejabat Agung PAS. Beliau mengulas sama ada PAS akan meminta pemimpinnya lebih berhati-hati dalam berceramah atau membuat kenyataan susulan dakwaan parti itu dicop sebagai kaki fitnah selepas ada antaranya disaman dan didapati bersalah memfitnah. Sebelum ini, ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad terpaksa membayar keseluruhan 830,000 kerana memfitnah veteran DAP Lim Kit Siang, bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng dan ahli Parlimen Seputih Teresa Kok.
Beliau bersalah atas tuduhan memfitnah kerana mengaitkan Kit Siang Guan Eng dan dengan pemimpin Parti Komunis Malaya selain mendakwa Kok, sepupu kepada isteri Guan Eng, Betty Chiu, dalam ceramah pilihan raya. Terbaru, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria mendakwa beliau disaman Menteri Belia dan Sukan Hanayo kerana mengaitkan pemimpin DAP itu dengan dakya kristianisasi. Pada 11 Februari, Adun Gunung Semenggol itu berkata saman tersebut bukan berkait dakwaannya bahawa pemimpin DAP berkenan mempunyai kaitan dengan keluarga Yo, konglomerat YTL Corporation Berhad. Bulan lalu, Yo yang juga ahli Parlimen Segambut berkata beliau akan menyerahkan notis tuntutan kepada Razman yang mendakwanya mempunyai kaitan dengan keluarga Yo dalam satu ceramah. Walaupun Razman memohon maaf atas dakwaannya bahawa beliau anak orang kaya dan anak perempuan YTL, Yo berkata pemimpin PAS terbabit membuat tuduhan lain yang didakwa berunsur fitnah terhadapnya dalam ucapan sama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Notis resis, penjual jagung didenda RM400, isteri masuk penjara. Isu tentang notis resis penjual jagung ini menjadi perkara yang sangat meluas didebat dan dibincangkan di Malaysia. Ada yang mengatakan bahawa denda dan juga hukuman ini baik untuk mengelak penularan rasisme ataupun mengelakkan berlakunya lagi kes-kes yang serupa yang menyebabkan perdebatan, keresahan dan juga perpecahan dalam perpaduan Malaysia. Tapi ada juga netizen yang mempersoalkan. Ada juga yang netizen mengatakan bahawa bagaimana pula dengan orang-orang tertentu yang turut dilihat seperti resis. Kata mereka ada beberapa pemimpin politik yang turut resis dalam kenyataan-kenyataan mereka. Mereka memetik beberapa nama yang paling besar, tapi masih belum ada tindakan ataupun hukuman dikenakan, kata mereka. Kesiannya, penjual jagung yang menulis notis itu sudah didenda RM400 dan isteri pula masuk penjara, kata mereka. Tertanya-tanya ialah bilakah masanya akan kita lihat orang atau jarum-jarum besar, ikan-ikan paus pula yang akan dipenjara atau didenda kerana tindakan resis mereka. Itu persoalan netizen. Seorang penjual jagung yang menjadi tajuk utama kerana meletakkan notis papan tanda perkauman telah dikenakan denda RM400. Isterinya yang berwarga Indonesia bagaimanapun dijatuhkan hukuman penjara 3 bulan selepas disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 6 dalam kurungan 1/C Akta Immigration 1959 dan 63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Pasangan itu didakwa di Mahkamah Magistrate Sepang hari ini dan mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan terhadap mereka. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Sepang, G. Shan Gopal Krishnan, kejadian yang menjadi tular di media sosial itu disiasat mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B, Kanun Keseksaan, Seksyen 4 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Susulan laporan polis tangkapan ke atas lelaki berumur 64 tahun itu yang merupakan penjual jagung bersama isterinya yang berumur 52 tahun yang merupakan seorang warga Indonesia pada 17 Februari lalu di Jalan Labunhan Dagang Nilai Sepang. Kertas siasatan telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya Selangor dan arahan telah diberikan untuk menuduh penjual jagung ini di bawah Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan kerana dengan pertuduhan alternatif di bawah Seksyen 268 Kanun Keseksaan.
Istri peniaga ini didakwa mengikut Seksyen 6 dalam kurungan 1 kurungan C Akta Immigration 1959-63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Sehubungan itu, Shan Gopal menasihati orang ramai agar menjaga hubungan antara kaum dan tidak mengeluarkan sebarang bentuk provokasi sehingga membangkitkan ketegangan kaum dan agama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.